ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kerana syukur kehadrat Allah dapat juga saya pada hari ini berkongsi dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat sekalian secipis ilmu yang ada pada diri ini berkenaan dengan satu isu yang memang hangat diperkatakan dari dulu hingga sekarang. Tidak kira di dalam ceramah ataupun di dalam media sosial ataupun di mana-mana, iaitu berkenaan dengan nafkah seorang isteri. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah sebenarnya? Nafkah yang ditanya itu bermaksud kewajipan seorang suami dalam menunaikan tanggungjawab kepada seorang isteri, sama ada berbentuk kebendaan ataupun bukan kebendaan. Baiklah, kewajipan suami terhadap hak kebendaan isteri adalah: satu, dalam membayar mas kahwin. Yang kedua, memberi nafkah zahir seperti makan, minum dan juga pakaian. Suami juga hendaklah menyediakan tempat tinggal yang selamat dan juga selesa. Suami juga hendaklah memberikan hak harta pencarian dan memberi nafkah anak. Manakala hak bukan kebendaan isteri adalah hendaklah dilayan sebagai isteri. Sebagai isteri, hendaklah dilayan sebagai isteri, bukan hamba. Hendaklah dilayan dengan adil dan hendaklah diberi nafkah batin dengan secara beradab dan bukan berbentuk barbarian. Hendaklah diberi dalam bentuk yang penuh dengan kesusilaan dan juga kesopanan yang disyariatkan oleh Islam. Juga tidak menganiayai isteri sama ada dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Kadang-kadang ada juga suami yang suka torture mental isteri. Itu tidak boleh kerana ia adalah salah satu daripada bentuk penganiayaan kepada seorang isteri. Dan dia juga hendaklah mengambil berat kepada hal ehwal keadaan isteri dia, sama ada dari segi kawan-kawan, dari segi keluarga isterinya. Jadi yang itu mesti dititik beratkan. Baiklah, kita sekarang ni, kita perempuan, sebagai seorang perempuan, kita selalu bertanyakan bahawa di manakah nafkah saya, di manakah hak saya. Baiklah, apabila kita bertanya tentang hak kita ataupun nafkah kita yang hendak dituntut daripada suami, kita kena tanya, apakah hak suami? Hak suami daripada seorang isteri adalah ketaatan isteri tersebut. Jadi apabila kita nak sesuatu, mestilah kita kena beri sesuatu, kita kena balas sesuatu, iaitu kita mestilah ada ketaatan kepada suami tersebut. Baiklah, kita hendaklah tahu bahawa kalau seorang isteri itu, kalau contohnya lah, kalau sekiranya dia isteri ini bekerja, dan rata-rata pun dalam dunia sekarang ni memang isteri itu bekerja. Jarang sangatlah isteri yang ada di rumah. Jadi yang ada di rumah pun sekarang ni pun buat bisnes online, jadi memang bekerja juga. Jadi kita kena iktiraf bahawa dunia sekarang isteri memang akan bekerja. Tak ada yang duduk saja, tak ada yang orang kata buat kerja rumah saja. Jadi benda tu sekarang ni isteri ni dia akan jadi multitasking wife, multitasking isteri, yang banyak-banyak task lah. Jadi orang lelaki kena tahu bahawa isteri ni adalah seorang yang multitasking, bukan multi purpose, multitasking. Baiklah,
saya ingin cerita bahawa hak untuk seorang isteri ini hendaklah kita seorang suami tu mestilah tunaikan. Kita tidak tahu bahawa dari segi kecukupan ataupun tidak cukup sesuatu nafkah itu berdasarkan kepada satu-satu keluarga. Setiap keluarga berlainan. Ada keluarga yang macam ni, dia rasa nafkah dia hendaklah banyak ni. Jadi kita tengok atas keluarga lah, dari segi keluarga tu berada ataupun dari segi sumber keuangan dia macam mana. Semua tu hendaklah dilihat, hendaklah dinilai. Jadi kita tak boleh bandingkan dalam satu keluarga tu macam ni. Contohnya lah, seorang isteri ni suami dia gaji RM10,000. Jadi dia kata kalau gitu saya pun nak tuntut lah sebanyak RM2,000. Jadi si jiran ni pula bila dengar macam tu, saya pun nak tuntut gitu jugalah dengan suami saya. Tak boleh kita bandingkan. Kita kena tengok, kena ukur suami kita tu banyak mana pendapatan dia. Kalau suami kita tu pendapatan dia sikit, naknya ke suami kita nak tuntut dengan dia banyak. Jadi kita kena fikirlah bahawa benda ni tak boleh lah nak tengok satu-sided saja. Kita kena fikir segala segi macam mana kita nak tuntut daripada seorang suami, berapa yang kita nak. Kena berbincang lah. Jangan fikir daripada diri kita saja. Fikir kepada keseluruhan. Tengoklah berapa orang anak kita ada. Jadi kita kena minta belaka. Hak kita pun ada, hak anak-anak pun ada. Hak tu kena tuntut. Jangan kita tak tuntut. Jangan kita bila kita ni bekerja, lepas tu suami boleh lepas gitu je. Tak boleh. Kita kena tahu bahawa hak kita ni kita tak boleh nak kata aku redha, aku pasrah dengan apa yang yang boleh sekarang ni. Jadi kita tak boleh lah nak letak suami kita dalam keadaan dia tu berdosa. Sebab kalau kita tak tuntut ni, dia akan jadi suami kita ni berdosa lah sebab tidak menunaikan tanggungjawab dia. Tanggungjawab tu adalah satu benda yang wajib. Jadi bila kita buat macam tu, kita menambahkan dosa kepada suami kita. Baiklah, yang kita kena berbincang adalah dari segi kemampuan dia lah. Kalau let's say dia kata dia mampu banyak ni je, jadi kita kena bincang lah. Yelah, panggil apa? Abang lah. Abang, saya tahu abang kerja driver bas je, tapi tak boleh lah abang kata abang nak beri saya banyak ni je. Jadi saya nak minta sikit lagi lah, sebabnya kalau abang beri cemok ni, saya tak dapat lah nak beli kepada dari segi makanan kepada anak-anak kita. Jadi benda tu kena tambah lah sikit lagi nya. Minta harap-harap abang boleh consider lah, abang boleh pertimbang balik lah apa yang saya minta ni. Jadi tapi kalau abang tak mampu juga, saya tak apalah, saya terima lah. Jadi kena ada perbincangan lah. Kita jangan lepas saja. Kita jangan duduk diam, lepas tu gak mulalah berair mata, kita mulalah duduk stres. Jadi kita tak sel lagu tu. Kita tak ambuh, kita dalam keadaan bila kita setelah ni habis, satu institusi keluarga kita ni tidak akan tenteram. Jadi ingatlah rakan-rakan dan sahabat-sahabat, kalau adalah jiran-jiran kita yang ada masalah ke apa ni, kita terangkan kepada dia bahawa nafkah itu adalah satu kewajipan kepada seorang isteri. Suami mesti memberi nafkah seperti mana yang saya kata tadi, iaitu nafkah untuk dari segi nafkah zahir, itu memberi makan, minum dan juga pakaian, kena minta deh. Jadi lepas tu untuk menjadikan tempat tinggal, jadi kena adalah tempat tinggal tu. Jadi benda tu adalah hak yang memang kena dituntut oleh seorang isteri. Jangan lepas kepada seorang suami sahaja, ya. Jadi saya nak bagi tahu hak tu hak yang dalam semasa perkahwinan. Jadi kalau hak benda yang let's say jodoh kita ni tak panjang ke, jadi semua tu kita kena tengok selepas perkahwinan, itu maksudnya lepas kita bercerai lah.
Jadi dalam lepas kita bercerai ni, dia ada hak juga, iaitu hak untuk seorang suami dalam menunaikan nafkah iddah kepada seorang isteri. Nafkah iddah ni termasuk dari segi makanan dan minuman juga, dan juga tempat tinggal. Jadi seorang isteri dia ni dia boleh tuntut satu tempat tinggal yang biasa dia tinggal. Tapi tuntut isteri ni dia hanya boleh mohon bagi sepanjang tempoh iddah sahaja. Okey. Lepas tu dari segi hak lain pula, selain daripada nafkah iddah, dia boleh tuntut juga nafkah mut'ah. Mut'ah ni apa dia? Mut'ah ni maksud dia bayaran sagu hati. Jadi isteri boleh minta dengan suami mut'ah, yang ni akan ditentukan oleh mahkamah lah. Kalau pendapatan dia akan ada satu pemeriksaan lah, di mana mahkamah akan menentukan berapa keupayaan yang boleh seorang suami tu bagi. Tapi jangan tak tuntut, kena tuntut. Sebab sepanjang-panjang kita duduk berkhidmat di dalam satu institusi perkahwinan, contohnya kita ni dah berkahwin 10 tahun dah dengan dia. Jadi dia menceraikan kita dan kita tak minta hak ni, rugilah kita 10 tahun dah kita berkhidmat, kita telah berbakti kepada keluarga tu. Jadi mintalah hak kita. Okey. Jadi selagi tuntutan harta sepencarian. Baiklah. Harta sepencarian ni dia sebenarnya dia ni adalah merupakan tuntutan harta semasa kita berada sekali di dalam perkahwinan tersebut, yang kita usahakan bersama-sama dengan suami. Contohnya kalau bukan kerja sama-sama, isteri bekerja, suami bekerja, pun dipanggil harta, maksudnya dipanggil harta secara bersama, mengumpul aset itu secara bersama. Jadi hak tu kita boleh tuntut. Jadi harta sepencarian yang boleh dituntut oleh isteri yang bekerja adalah 1/2, ya. 1/2 bahagian. Jadi harta sepencarian ini boleh dituntut di mahkamah. Biasanya kalau dekat selepas bercerai, isteri ni dia akan minta hanya nafkah iddah sahaja, tapi dia tidak tahu bahawa dia berhak juga untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan mut'ah dan juga untuk mendapatkan hak harta sepencarian. Jadi kita kena aware lah kalau kita ni dah bercerai dengan suami tu, kita nak benda ni. Dan satu lagi penting sekali adalah bila kita kahwin ni ada anak, insyaAllah kan. Jadi kita nak hak hadanah lah. Hak hadanah tu pun adalah salah satu daripada tuntutan yang boleh dibuat oleh seorang isteri kepada seorang suami. Baiklah, saya nak bagi tahu yang tu dari segi saya boleh share pada hari ini berkenaan dengan nafkah lah. Yang mana saya bagi tahu ini adalah secara ringkas dan serba sedikit sahaja. Jadi kalau misalnya selepas ini ada ruang lagi untuk saya berbicara, insyaAllah saya akan mengulas dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang syariah yang memang terpaksa dihadapi oleh seorang yang bergelar wanita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.